Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب walam yaj'al lahu iwaja. Sadaqallahul azim. Saya hormati lagi kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal yang berbahagia, Tuan Nazir serta seluruh saf kepimpinan masjid, seterusnya pada seluruh para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan kesempatan, ruang waktu, taufik dan hidayah pada malam yang berbahagia ini. Sekali lagi dapat kita bersama setelah menunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala salat fardu maghrib. Sementara menunggu masuknya waktu Isya ini, kita mengisi dengan menyambung pengajian kita daripada kitab Al-Adhkar, ataupun nama panjangnya Khilyatul Abrar wa Syiarul Akhyar fi Talkhis Da'awati wal Adhkar, yang dikarang oleh Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada pada bab zikir-zikir yang tidak terikat dengan waktu. Masuk kepada hadis yang ke-23. Hadis ini riwayat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuruhu masalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir berbanding orang yang tidak berzikir, seumpama orang yang hidup berbanding orang yang mati. Hadis riwayat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat daripada kabilah yang berasal daripada Yaman, yang mana dia pernah masuk Islam ketika mana dia berada di Makkah. Kemudiannya balik ke kabilahnya dan kemudian datang berhijrah ke bumi Madinah. Tapi tengah jalan naik kapal tersesat sampai ke Habsyah. Di sana dia datang ke Madinah bersama sahabat-sahabat yang telah berhijrah ke Habsyah. Sebab hijrah yang pertama, hijrah sahabat-sahabat ke Habsyah, daripada tahun ke-5 hijrah, dan mereka daripada Mekah kemudiannya berhijrah ke Madinah. Daripada Habsyah di Afrika, datang berhijrah ke Madinah sampai pada peristiwa Khaybar. Sampai pada peristiwa peperangan Khaybar, tahun ke-7 hijrah, tahun bulan Muharram, tahun ke-7 hijrah. Dan Rasulullah SAW memberikan kepada mereka yang mari daripada Habsyah ni, balik daripada Habsyah, diketuai oleh sepupu Rasulullah SAW Ja'far bin Abu Talib. Diberikan kepada mereka juga sebahagian daripada harta rampasan peperangan. Kebiasaannya Nabi bahagikan harta rampasan peperangan ni kepada tentera-tentera, mengikut
keadaan mereka datang itu yang berkuda ataupun tidak berkuda, jadi ada bahagian masing-masing. Tapi dalam peperangan Khaybar tersebut, setelah habis peperangan, datang rombongan daripada Habsyah yang hijrah awal, hijrah ke Habsyah, hijrah ke Madinah, 2 kali hijrah. 2 kali hijrah. Para ulama kata Abu Musa al-Asy'ari 3 kali hijrah. 3 kali hijrah. Pernah datang ke Makkah, daripada kabilah dia, kemudian balik ke kabilah dia, nak berhijrah ke Madinah, pergi ke Habsyah, sampai ke sana, pergi pula ke Madinah 3 kali. 3 kali. Yang mana beliau adalah seorang sahabat yang sangat lembut budi bicaranya. Meriwayatkan hadis ini yang mana Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir mengingati Tuhannya dan orang yang tidak berzikir, tak ingat Tuhan. Orang yang ingat Tuhan, zikir, sama ada zikir yang kita sebutkan dahulu, sama ada dalam hati sahaja ataupun dengan mulutnya sekali. Kalau mulut saja, hati tak berzikir, tak guna juga. Mulut berzikir tapi hatinya tak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Seumpama orang yang sembahyang tapi hatinya ingat ke lain. Begitu juga masalah zikir, mulutnya berzikir, hati ingat lain, tak boleh juga. Yang penting hatinya itu berzikir. Tapi yang paling afdal adalah mulut dan hatinya sama-sama berzikir. Tapi yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, orang yang berzikir berbanding orang yang tak berzikir, mereka itu perumpamaannya seumpama orang yang hidup berbanding orang yang mati. Tentulah perbezaan begitu besar, tak payah dibicara pun. Antara hidup dengan mati kita boleh bezakan manfaat tak manfaatnya, kekuatan, kebolehan, kemampuan yang ada pada seseorang itu. Begitulah kelebihan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding orang yang mana hidupnya tidak ingat, tidak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya pun tak ingat Allah, mulutnya pun tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau macam mana kalau kita ini zikir biasanya hati tak ingat Allah, macam mana? Adakah nak berhenti berzikir? Jawapannya tidak, kena terus zikir juga. Hati kita ni kena diajar, diasuh, diasuh supaya ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bila kita berzikir kadang-kadang tak ingat Allah. Sebab apa? Kita ikut imam saja berzikir, habis imam zikir kita pun berzikir, habislah zikir kita. Tapi apa yang kita sebutkan di lidah tersebut kadang-kadang tak sampai kepada hati kita. Hanya disebutkan pada lidah sahaja, tidak sampai ke hati. Tak boleh berhenti, dia kena terus juga. Terus supaya lama-lama hati dia tadi jadi lembut. Memanglah bila hati kita ni banyak dengan maksiat, banyak dengan perkara-perkara yang melalaikan, maka nak ingat Allah tu dia susah. Sebab tu galakkan kepada kita untuk bangun malam, qiyamul lail, kerana waktu tersebut salat mudah khusyuk, zikir mudah khusyuk. Khusyuk dalam berzikir, khusyuk dalam salat, baca Quran pun khusyuk waktu itu, untuk melatih kita. Di waktu siang, di waktu kita berzikir ramai-ramai, kita boleh khusyuk juga. Sebab malam ni gangguan tak ada, kesibukan dunia tak ada. Bila kita bangun ni pun tak ada sebab kita nak bangun kerana sebab-sebab dunia. Sebab orang tak tahu, kita seorang je tahu. Nak riak pun tak boleh.
Maka kalau kita melazimi qiyamul lail, sama ada kita berzikir atau baca Al-Quran ataupun salat, maka ianya mudah mendapat khusyuk, ya, untuk melatih diri kita. Hadis yang ke-24 daripada Sahih Muslim, riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat yang awal masuk Islam, ya, seorang sahabat yang antara yang terawal, ya, lepas daripada Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abu Talib. Ini yang awal, perempuan yang terawal Sayyidatina Khadijah, ya. Kemudiannya kanak-kanak ataupun yang masih kanak-kanak lah, budak lagi, yang awal Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebab memang Rasulullah SAW yang jaga Sayyidina Ali, ya. Di kalangan hamba, yang awal adalah Zaid bin Harisah radhiyallahu ta'ala anhu, yang asalnya hamba Rasulullah SAW, ya, yang asalnya hamba Rasulullah, kemudian Nabi merdekakan, ya, menjadi anak angkat Rasulullah SAW. Sebab apa? Memang duduk dengan Rasulullah, ya. Yang dewasa yang paling awal masuk Islam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu sahabat paling rapat dengan Rasulullah SAW, ya. Selepas daripada itu yang awal adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Namanya termasuk antara 10 yang dijanjikan syurga, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah sebut dah 10 orang ini ahli syurga, ya. Salah seorangnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, mempunyai kelebihan yang sangat besar, ya, kelebihan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sebutkan, ya, 10 orang ni di kalangan ahli syurga. Dah sebut awal-awal. Tapi bukan macam kita, kalau kita sebut awal-awal kita seronok lah, ya. Kita seronok, jadi kita tak payah usaha dah. Nabi dah sebut dah ahli syurga, ya. Buat apa nak susah lagi usaha? Tapi 10 orang ni tak seumpama itu. Mereka mempunyai iman yang sangat tinggi, ya. Lagi disebut, lagi semangat beribadat, lagi kuat ibadatnya, ya. Kalau dah jamin, saya dah jamin, dapat jaminan dah, kan. Seronok je itu je, tak tahu apa, ya. Seumpama ada pengikut Ayah Pin, ada dulu Ayah Pin ke Rasul Melayu tu, dia kata saya dah dapat jaminan masuk syurga. Makcik tu bangga dia, ya, saya dah dapat jaminan masuk syurga. Nabi palsu, ya, janji kepada dia masuk syurga, seronok je itu je, ya. Tapi sahabat Nabi dia tak seumpama itu. Mereka ini golongan yang imannya kuat, lagi kuat imannya, ya. Bila dijanjikan dengan syurga, lagi bertambah kuat imannya, lagi hebat ibadatnya, zuhud terhadap dunia. Ya. Ia meriwayatkan hadis daripada dia berkata, ya, Ja'a A'rabiyun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang Arab Badawi. Ya, Arab Badawi, Arabi maksudnya Arab Badawi yang duduk di padang pasir, jauh daripada bandar. Ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala allimni kalaman aquluhu. Ya, dia pun berkata pada Rasul, wahai Rasulullah. Dia tak ada sebut wahai Rasulullah. Dia Arab Badawi, dia main direct, ya. Dia tak ada sebut, kita kata mukadimah ada-adab, tak ada. Dia kata ajarkan aku kata-kata yang aku boleh amal, yang aku boleh sebut, ataupun kita kata zikir atau doa yang aku boleh sebut. Datang-datang disuruh Nabi ajar. Nabi pun mengajarkan, menyatakan, kul, katakanlah. Rasulullah SAW bersabda, kul, katakanlah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah rabbal alamin, subhanallah rabbil alamin, la hawla wala quwwata illa billahil azizil hakim. Ya, Nabi pun ajar pada dia, tiada Tuhan melainkan Allah, dialah yang esa, tidak ada sekutu baginya, Allah yang maha besar, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, maha suci Allah Tuhan seluruh alam, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi pun ajar doa tu. Dia bukan doa, dia lebih pada zikir. Maka Arab Badawi itu menyatakan fahaula ili rabbi famali. Itu kata-kata tu semua untuk Tuhan je tu. Dia kata, itu untuk Tuhan aku saja. Kata-kata ataupun doa untuk akunya mana? dia kata, zikir, Nabi ajar zikir. Sebenarnya kalau kita berzikir, Allah akan bagi rahmat pada kita. Allah mengetahui apa yang lebih kita perlukan, lebih daripada apa yang kita tahu. Kadang-kadang kita minta, kita tak tahu benda tersebut adakah baik untuk kita ataupun tak baik untuk kita. Kita minta begini-begini pada Allah Subhanahu wa taala, kita pun tak tahu. Jadi kalau kita berzikir dengan zikir yang banyak, Allah akan bagi rahmat dan bagi yang terbaik untuk kita. Allah yang maha mengetahui. Tapi Arab Badawi ni, dia tak puas hati. Dia kata semua benda tu zikir pada Allah Subhanahu wa taala saja. Doa untuk aku mana? Doa untuk akunya mana? Famali. Mana yang untuk sayanya? Dia kata. Maka Rasulullah pun ajarkan dia, Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Pendek je doanya. Doanya simple, pendek je. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah aku, rahmatilah aku, beri hidayah kepadaku dan berilah rezeki kepadaku. Begitulah doa yang Nabi ajar pada umatnya, pendek-pendek, mudah-mudah saja supaya kita mudah amal. Kalau panjang nanti tak diamalkan, nak hafal pun payah. Jadi diajarkan pendek-pendek. Zikir pun ajar pendek, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Dalam hadis lain tadi yang sebelum ni kita belajar subhanallah wa bihamdih, subhanallah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah je, pendek je zikir-zikirnya. Diulang banyak kali. Kemudian diajar pada kita zikir kalau kita nak pahala yang banyak tapi zikir tak sempat nak lama. Diajarkan juga kepada kita zikir-zikir yang mudah sebagaimana yang telah lalu yang diajarkan kepada kita. Kita ulang balik ni, kata-kata ni diulang 3 kali. Nabi kata apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Itu lebih mudah sekali. Dulu hadis yang mana kita dah sebutkan dulu, isteri Rasulullah SAW, Sayyidatina Juwairiyah Ummul Mukminin, dia berzikir daripada subuh. Nabi pergi sembahyang subuh, dia tengah zikir lagi, solat dan sebagainya. Kemudiannya Nabi balik tu dah duha dah. Nabi tengok atas tikar sejadah berzikir lagi. Nabi tanya, kamu dari tadi ke berzikir? Dia kata ya. Dari tadilah berzikir. Nabi pun ajar yang lebih banyak, lebih mudah, lebih banyak pahalanya. Apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Ulang 3 kali. Ulang 3 kali benda tu.
Maka pahalanya lebih banyak daripada zikir yang dizikirkan oleh Sayyidatina Juwairiyah daripada subuh sampai ke duha. Tak tahu berapa ribu zikir yang dizikirkan. Ya. Jadi Nabi ajar kepada kita zikir-zikir yang mudah supaya kita amalkan. Doa-doa pun mudah. Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau tak ingat bahasa Arabnya, hafal bahasa Melayu. Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah aku, rahmatilah aku, berilah hidayah kepadaku, dan berilah rezeki kepadaku. Cukup semua, ya. Untuk Allah bagi secara umum kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka ini diajarkan. Ya, sebab apa? Yang minta ni golongan Arab Badawi. Arab Badawi ni dia tak boleh panjang-panjang. Yang rumit-rumit dia tak mau dia. Ya? Dia nak yang simple, yang mudah, hak tu je untuk beramal. Ya? Kemudian dia nak balik kampung dia. Kerja dia pun susah, berburu ke sana ke sini. Duduk di padang pasir. Ya? Maka dia nak yang dia boleh pegang sebagai amalan. Maka Nabi pun ajar. Ya? Jadi kalau kita pun tak sempat, ya, kita boleh ambil pegang ni. Ya, zikir ni. Nabi ajar apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah rabbil alamin. La hawla wala quwwata illa billahil azizil hakim. Ya. Hadis yang seterusnya daripada Sahih Muslim juga, ya, yang diambil daripada kitab Sahih Muslim, ya, riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu juga. Ia berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda pun bersabda, ayajizu ahadukum ayaksiba fil yaumin alfa hasanah. Adakah kamu tak mampu untuk mendapatkan 1000 kebaikan dalam sehari? Nabi tanya, tak mampu ke kamu nak buat 1000 kebaikan dalam sehari? Nak dapatkan 1000 kebaikan dalam sehari? Maka fasa'alahu sa'ilun min julasaihi. Maka orang yang duduk bersama dengan Rasulullah, para sahabat, salah seorangnya pun bertanya kepada Rasulullah, kaifa yaksibu alfa hasanah? Macam mana wahai Rasulullah nak dapat 1000 kebaikan? Banyak tu, nak buat 10 kebaikan pun susah sehari. Ya, nak dapat 1000. Maka Rasulullah SAW pun menyatakan, yusabbihu mi'ata tasbihah fayuktabu lahu alfa hasanah wa yukhattu anhu alfa khati'ah. Ya, kamu bertasbih 100 kali, maka akan dituliskan bagi kamu 1000 kebaikan, 1000 pahala, dan akan dihapuskan 1000 dosa dan kesalahan kamu. Ya. Punya mudah Nabi ajar kat kita. Ya. Apa dia? Nak buatnya, nak dapat 1000 kebaikan, 100 kali tasbih. 100 kali tasbih. Tak banyak pun 100 kali tasbih ini, tak sempat. Ya. Tak sempat kita, kadang kita daripada rumah ni jalan ke sini pun silap boleh habis 100 kali tasbih. Ya, nak datang ke masjid ni dari rumah kita, silap dapat. Ya. 100 kali tasbih. Ya, sambil-sambil pun dah lepas 100 kali tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali sekejap je. Ya. Dapat 1000 kebaikan dan dihapuskan 1000 kesalahan. Ya. Rasulullah SAW kata apa? Yuktabu lahu alfa hasanah. Ditulis baginya 100 kebaikan. Ya. 1000 kebaikan. Sebab apa? Satu tasbih digandakan 10 kali. Diampunkan bagi kita 1000 kesalahan. Ya, kalau kita buat setiap hari,
setiap hari kita buat, ya, maka segala dosa-dosa kita takkanlah sampai 1000 dosa kita buat sehari. Banyak sangat, ya. Kalau ada 1000 dosa pun dia buat hari tersebut diampunkan. Ya. Cuma sebahagian ulama dia letak macam dalam kurungan, ya, kecuali dosa-dosa yang berkaitan itu dosa-dosa besar. Ya, kecuali dosa-dosa besar. Dimasukkanlah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar dia kena taubat. Sebahagian ulama letak begitu. Ada sebahagian ulama kata tak, masuk semua dosa. Ada juga pengecualian lain, iaitu dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Itu dia kena pulangkan balik. Kalau dia ambil hak orang, dia kena pulangkan balik, baru boleh selesai. Tidak, nanti hari akhirat dia akan dituntut. Sekecil mana pun akan dituntut di hari akhirat. Hak orang tak boleh nak ambil. Maruah orang tak boleh nak jatuhkan. Badan orang kita tak boleh nak pukul. Tak boleh nak hina. Jadi kalau membabitkan hak manusia, dosa tersebut kita kena selesaikan di dunia. Sama ada kita pulangkan, kita minta maaf, ataupun sebagainya. Kalau tak jumpa, kita doalah dengan doa kebaikan untuk dia dan banyak-banyak bersedekah untuk dia. Mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita diberikan kelepasan. Sebab apa? Kita dah usaha nak cari, tak jumpa dah orangnya. Mungkin kita pun dah tak jumpa siapa yang kita buat zalim dulu. Maka kita doa-doa kebaikan untuk dia dan bersedekah untuk dia. Ataupun orang tersebut dah meninggal dunia atau sebagainya, yang mana kita tak boleh nak minta maaf, ataupun kita tak boleh nak ganti balik. Maka kita beribadat, kita banyak bersedekah untuk mereka. Adapun dosa-dosa kecil akan terampun dengan ibadat. Seumpama wudu, terampun dosa kecil. Berwuduk kita, datang ke masjid, terampun dosa kecil. Zikir, terampun dosa-dosa kecil. Hadis seterusnya daripada kitab Sahih Muslim juga, riwayat Abu Zar Al-Ghifari, rahimahullah, radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amru bil ma'rufi sadaqah, wa nahyu 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Zar seorang sahabat yang sangat zuhud, yang sangat zuhud, daripada kabilah Ghifar, masuk dalam Islam awal juga. Masuk dia ke dalam Islam. Ada cerita menarik yang mana ketika dia ni hidup dalam keadaan susah dan suka bantu orang. Jadi dia tak suka kumpul harta. Dia jenis tak suka kumpul harta. Ada harta je bantu orang. Dia pun tidaklah orang yang kaya, yang susah juga. Dalam peperangan Tabuk, peperangan yang jauh. Tabuk ni peperangan yang jauh. Paling jauh yang disertai oleh Rasulullah SAW, dan bilangan tentera yang paling ramai lebih kurang 30,000 pada tahun ke-9 Hijrah. Ini antara peperangan terakhir yang disertai oleh Rasulullah SAW dalam hayat baginda. Dalam peperangan tersebut, Nabi bawa tentera yang sangat besar. Abu Zar Al-Ghifari ni, dia punya binatang kenderaan dia tadi dah tak berapa kuat. Maka bila dia bersama dengan rombongan tadi, akhirnya dia terke belakang. Terke belakang. Sebab apa? Dia punya kuda ke ataupun khimar dia ke, Allah alam, kenderaan dia tak kuat. Jadi slow. Maka orang kata
pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Abu Zar tinggal belakang jauh lah tu." Ya. Dan Nabi pun kata, kalau Allah rahmati dia, dia dapat kejar kita. Ya. Tapi kalau Allah tak bagi keizinan untuk dia bersama, dia balik je lah. Takkan nak tunggu dia slow, semua kena slow, tak jadi. Tak jadi perang lah tentera Islam. 30,000 tentera, oleh kerana seorang tu dia punya kenderaannya slow, takkanlah 30,000 semua nak slow. Jadi Rasulullah SAW meneruskan perjalanan. Abu Zar yang rasa, ni kalau aku bagi ke belakang, kita tinggal ni. Dia pun turun. Turun, dia bawa dia punya jalan kaki dia. Nak kejar. Nak kejar. Maka Rasulullah SAW berkata, Abu Zar ini dia masuk Islam seorang-seorang. Kat Mekah dulu dia masa masuk Islam seorang-seorang, dia datang masuk Islam. Walaupun dia bukan orang Mekah. Bila dia tahu tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia risik, dia siasat, masuk Islam dia. Dekat Mekah, bukan orang Mekah. Masuk Islam seorang-seorang. Nanti dia dia berhijrah seorang-seorang, dia datang seorang-seorang, dan dia nanti mati seorang-seorang. Nabi sebut nanti dia mati dia seorang-seorang. Begitulah Abu Zar. Ketika kematiannya disebutkan dia mengasingkan diri. Ada beberapa kisah lah sebab apa dia mengasingkan diri tersebut. Jauh daripada masyarakat, kemudian meninggal seorang-seorang. Dia duduk bersama dengan isteri dia. Hidup susah sehingga kain kapan pun tak ada. Nak meninggal tu kain kapan pun tak ada. Maka apabila sahabat menjumpainya, mereka pun teringat kata-kata Rasulullah dalam peperangan Tabuk. Benar apa yang disebutkan Rasulullah, matinya seorang diri. Seorang sahabat yang sangat zuhud, Abu Zar Al-Ghifari, meriwayatkan banyak hadis Rasulullah SAW. Di sini dia berkata bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi di atas setiap sendi ataupun organ setiap daripada kamu, iaitu kita, perlu kepada sedekah. Maka Rasulullah SAW kata setiap tubuh badan kita ni, kita ada sendi, ada organ. Dalam hadis yang lain Nabi kata 360 sendi. Kullu sulama, setiap sendi tersebut kita kena bagi sedekah. Kenapa? Bila kita bangun sihat dia. Ni boleh bergerak ni, berapa banyak sendi ni. Yang boleh bengkok sini, bengkok ni. Ni berapa banyak sendi ni. Kalau sakit je satu sendi ni, nak genggam tak boleh. Sakit sendi kat sini, gigi sakit, gusi sakit, nak makan tak boleh. Tekak sakit, nak telan tak boleh. Beberapa bulan lepas saya sakit, tekak ni sakit. Jangan katakan nak makan, nak telan air pun sakit. Nak telan air pun sakit. Ya Allah. Baru tekak ni sakit, nak telan air pun sakit. Turunlah berat badan sekejap. Turunlah berat badan sekejap. Sebab apa? Nak makan tak boleh. Lalang makan semua yang lembut-lembut je. Yang sejuk yang lembut-lembut yang saja makan. Nak kata satu je organ sakit, habis. Itu juga yang lain. Mata sakit, tak boleh nampak kalau dua-dua. Jadi setiap organ, setiap sendi yang ada pada tubuh kita memerlukan pada sedekah setiap pagi. Berapa? 360 sendi ataupun organ. 360. Jadi berapa sedekah kita kena bagi? 360. 360. Macam mana nak sedekah 360? Sekali sedekah pun kadang-kadang terlepas. Saya silap kita satu hari berlalu tak ada bagi sedekah pun. Maka Rasulullah kata, fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih adalah sedekah. Kita bertasbih subhanallah, sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid kita mengucapkan alhamdulillah adalah sedekah.
Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil kita mengucapkan la ilaha illallah, ya, sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir iaitu mengucapkan Allahu Akbar adalah sedekah. Wa amru bil ma'ruf sadaqah. Suruh orang lain buat baik, sedekah. Wa nahyu anil munkari sadaqah. Larang orang lain buat mungkar, sedekah. Ya. Wa yujzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Dan ya, yang mampu menggantikan semua itu adalah 2 rakaat yang kita salat padanya pada waktu duha. Jadi kalau payah-payah nak mengira, nak dapat 360, takut terhutang hari ni, sembahyang duha 2 rakaat. Nabi ajar payah nak kira ni, takut terhutang pula, tasbih tak cukup, ya. Suruh orang buat baik, tak tahu ke ada suruh ke kita hari ni orang buat baik. Larang orang buat mungkar ada ke? Ya, bagi sedekah ada ke hari ni? Takut tak cukup. Cara yang mudah untuk menggantikan semua itu, Rasulullah kata, iaitu 2 rakaat pada waktu duha. Ya, sembahyang duha 2 rakaat. Ramai kalangan kita tertinggal. Ya, ramai kalangan kita tertinggal. Silap kita terhutang dengan Allah. Kalau sehari terhutang 100, ya, zikirnya kira-kira 200 lebih. Satu. Nak perlu 360. Zikir atau kebaikannya kira-kira baru 100. Terhutang 260 sehari. Ya, esok lagi terhutang lagi. Naya. Ya. Cara mudahnya adalah kita mengamalkan salat sunat duha 2 rakaat sahaja. Paling singkat, paling sikit. Ya. Kita salat 2 rakaat. Ya. Bila dah jadi kebiasaan, tambah lagi 4 rakaat. Dah jadi kebiasaan, tambah lagi 8 rakaat. Ya. Jangan dikata saya nak buat 12 rakaat terus. Dia punya semangat tu buat 12 rakaat sekali je, lepas tu tak buat dah. Ya. Sekali je, lepas tu tak buat. Sebab apa? 12 rakaat teruk, dia kata. Ya. Seumpama kita lah, waktu biasa tak baca Quran, masuk Ramadan, saya nak 3 juzuk sehari. Dia kata kan, ya, lepas tu habis Ramadan cuti 11 bulan, cuti baca Quran, cuti terus baca Quran, 11 bulan terus cuti. Jadi jangan begitu, kita biar berterusan. Ya, berterusan ni pahalanya, ya, besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mudah mengumpulkan pahala sebenarnya. Kalau dari sudut matematik sekalipun, kalau kita buat perkiraan-perkiraan, orang yang boleh buat berterusan akan mengumpulkan pahala yang lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita sambung sedikit. Jadi istiqamah secara matematiknya pun kita akan dapat ganjaran yang besar. Ya, contoh ya, apabila kita senyum. Ya, senyum kan dapat pahala. Ya, Rasulullah kata, la takhiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Ialah hadis lain Nabi kata, jangan kamu memandang rendah, memandang enteng kepada kebaikan walaupun sikit. Walaupun ia hanya kamu bertemu dengan saudara kamu dengan muka yang berseri-seri, muka yang tersenyum. Contoh kita senyum dan istiqamah senyum. Jumpa orang dia senyum, jumpa orang dia, jumpa sahabat kita je senyum, jumpa sahabat kita je senyum. Bila orang tengok kita senyum, hati dia pun rasa seronok. Kan? Seronok lah tengok orang senyum. Tapi kalau tengok kawan kita masam kat kita, kita pun terasa hati pun tak sedap juga rasa. Bila kawan dia senyum kat kita pun rasa seronok. Seharilah kita kata kita jumpa 100 orang dan kita senyum pada 100 orang. Ni dah berapa 100? Dah berapa orang dah ni? 100 orang sehari tu biasa je. Kalau kita pergi sembahyang jemaah je berapa ratus orang dah kita jumpa. Katalah mudah-mudah sehari 100 orang. Pahala senyum kita dapat. Sebulan dah 3,000. 3,000 ke? 100 3,000 lah 3,000 pahala senyum sebulan. Setahun 3 kali 12 36,000 pahala senyum setahun. 36,000 pahala senyum dalam masa setahun. Dalam masa 10 tahun 360,000. Betul ke saya kira ni? Kalau salah gitu 360,000 10 tahun. 30,000 jadi 360. Sehari 100, sebulan 3,000, setahun 36,000, betul lah kan? 12 kali 36,000, setahun. Kalau 10 tahun 360,000, 30 tahun, katalah 30 tahun,
Kita amal benda tu. 1,000,000 pahala senyum je. Dengan orang, kawan kita seorang lagi tak amal senyum. Dekat akhirat nanti, buka buku amalan, kawan tu ada 1,000,000 pahala senyum. Kalau kita tak beramal, kita tak dapat pahala senyum. Dia ada 1,000,000 pahala senyum je. Kita tak ada pahala senyum 1,000,000. Tu belum kira salam lagi. Senyum bagi salam, pahala lain pula. Jadi, walaupun benda tu sebut kecil, dari sudut matematik, kalau kita beramal secara istiqamah, besar di sisi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam timbangan kita pun akan berat. Tapi syarat dia istiqamah. Tapi kalau tak istiqamah, benda yang besar pun dibaca apa, saya hari ni 10 juzuk saya nak baca Quran, sekali je. Lepas tu setahun tak baca. Jadi tak dapat. Sedikit sahaja. Dan sudut matematiknya begitu. Dan Allah tidak suka. Maka kita kena istiqamah lah. Buat 2 rakaat dulu solat duha. Memang susah. Susah lah ada pergi pejabat, yang cikgu pergi mengajar, yang pergi kebun. Tiba-tiba pukul 9 nak pergi semayang pula 2 rakaat. Kan susah tu, kan? Nak kena ambil masa pula, walaupun 2 rakaat 5 minit. Sebab tu Allah ni Maha Pemurah. Tidak diwajibkan kepada kita solat duha, dia letak sunat muakkad saja. Solat tu penting. Tapi kalau Allah wajibkan, berapa ramai orang berdosa? Sebab apa? Tak solat. Begitu juga macam solat witir, qiyamul lail yang dibuat tengah malam, solat tahajud dan sebagainya, solat yang sangat penting. Solat yang mana muakkad, sunat muakkad sangat dituntut. Tapi kenapa kalau dia penting Allah tak wajibkan? Sebab apa? Kalau Allah wajibkan, ramai yang berdosa. Yang 5 ni pun, yang sebenarnya semua orang boleh buat. Yang 5 ni, tapi dia tak nak bagi masa. Itu pun ramai yang tak buat. Kalaulah ditambah lagi 2 duha dengan solat lain, solat malam ini, tambah tiba-tiba pukul 3 pagi kita kena solat wajib. Berapa ramai yang akan berdosa. Maha rahmatnya Allah, Allah pun bagi mengikut kemampuan yang kita ada. Sebab tu ada hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunat muakkad, ada yang sunat biasa. Semua tu Allah letakkan dengan penuh hikmah, dengan penuh kebijaksanaan. Hadis yang terakhir untuk malam ini, hadis ke-27, yang diambil daripada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Riwayat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ni hadis yang muttafaqun alaih. Yang ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Abu Musa al-Ash'ari berkata, qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku, Rasulullah SAW berkata kepadaku, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, mahukah kamu aku bagi tahu kepada kamu harta karun syurga. Karun dapat nama, tak pasal-pasal. Karun ni orang yang tak baik, tapi dia sebut harta karun. Nak buat macam mana? Terjemahan bahasa Melayu dia macam tu. Kan ada terjemahan lain. Khazanah. Khazanah ni macam umum sangat. Kanzun min kunuzil jannah, Nabi kata. Daripada harta karun dalam syurga. Harta yang terpendam dalam syurga. Kenapa disebut harta karun? Sebab karun dulu Allah tenggelamkan dalam muka bumi, ditelan. Karun ni asalnya beriman, pengikut Nabi Musa. Tapi bila dia dah kaya, mula dia hidup miskin. Berkat doa Nabi Musa alaihissalam, dia jadi kaya. Bila dah kaya, dia banyak projek dia buat. Anda kena faham dia. Bila dah kaya, dia banyak projek dia buat. Kalau dia buat projek yang kecil-kecil ni, dia punya kaya tu setakat jutawan biasa je. Dia nak pergi pada billionaire, dia kena ambil projek-projek kerajaan. Maka daripada situlah dia mula rapat dengan Fir'aun. Akhirnya dia jadi kaya. Sebab apa? Projek-projek kerajaan semua dia dapat, dia sapu. Maka daripada pengikut Nabi Musa AS, Qarun pun jadi penentang Nabi Musa AS.
Ya. Maka dia jadi sombong dengan harta dia. Sombong dengan harta dia. Akhirnya dia jadi kufur dan sombong dengan hartanya Allah Subhanahu wa taala, ya, tenggelamkan, telan dia, ya, arahkan bumi ni telan dia. Jadi bila harta tu jumpa saja, yang duduk bawah tanah, yang tersembunyi, orang panggil harta karun. Padahal karun tak ada kena-mengena pun. Karun tak ada kena-mengena pun. Sebab kisah dia tu lah orang Melayu kata, oh ni harta karun ni. Orang Arab pun tak sebut harta karun. Malu karun, orang Arab tak ada sebut. Ya, dia orang Melayu sebut. Jadi terjemahlah harta karun. Dia dah jadi bahasa kita lah. Maukah aku bagi tahu, Rasulullah kata kepada kamu, daripada harta karun dalam syurga? Faqultu, maka aku berkata, ya, Abu Musa al-Asy'ari pun kata, aku kata, bala, ya wahai Rasulullah, tentulah aku mahu. Ya, Rasulullah pun berkata, qul la haula wala quwwata illa billah. Hendaklah kamu, ya, berzikir menyatakan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, ya, melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena amal lah, zikir subhanallah kena amal, alhamdulillah kena amal, Allahu akbar kena amal, la ilaha illallah kena amal, la haula wala quwwata illa billah pun kena amal. Ya, barulah kita memperoleh harta yang begitu banyak dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir apa? La haula wala quwwata illa billah. InsyaAllah akan datang kita masuk pada hadis yang ke-28, yang mana hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan. Dia tengok, sahabat ni, dua orang sahabiah ni, dia berzikir, dia guna tasbih, ya, dia guna batu untuk berzikir, ataupun biji apa, kurma dan sebagainya lah, dia guna untuk berzikir. Maksudnya orang yang ada tasbih, orang yang menggunakan ni untuk berzikir, maksudnya dia zikir banyak lah, kan, betul, dia zikir banyak. Maka Nabi pun ajar kepada dia, mahukah kamu aku ajarkan cara yang lebih baik lagi, lebih afdal lagi, lebih mulia lagi daripada zikir kita tu banyak, mana yang lebih afdal lagi? Nabi pun ajar, cara yang lebih mudah, tetapi kita boleh dapat pahala yang banyak. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ini insya-Allah ada kesempatan pada pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.